Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua murid. Okey, untuk pelajaran matematik, hari ini cikgu akan bincangkan dengan kamu soalan daripada pentaksiran PDPR matematik kamu, soalan bahagian C ya. Jadi tolong semak di sini bersama-sama dengan kertajawapan kamu lah, tolong semak. Okey. Okey, alright. Kita tengok ke soalan bahagian C ya. Ini soalan bahagian C daripada kertas ni ya. Pentaksiran kertas ni. Pentaksiran PDPR bilangan 1 2001 matematik tingkatan 2. Okey, untuk bahagian C ni jumlah markah dia adalah 10 markah. Ini soalan esei lah, sepatutnya kamu kena tunjukkan cara kerja kamu. Okey, kita pergi kepada soalan pertama, soalan 1A. Okey, dia kata 4 sebutan pertama bagi suatu jujukan ialah 17, K, negatif 1, negatif 10. Okey, kemudian dot. A, hitungkan nilai K. Dia suruh kamu cari nilai K. Dan B, nyatakan sebutan ke N. Jadi macam mana nak buat soalan ini? Alright, tengok di sini ya. Okey, alright. Jadi pertama sekali kamu kena tahu untuk jujukan nombor tersebut apakah dia punya ni lah pattern dia. Apakah pattern bagi jujukan nombor tersebut? Macam mana? Yang ini adalah nilai K lah. Ini sebenarnya cikgu dah dapat jawapan ni. Kalau ikut soalan, kita balik ke soalan tadi. Ikut soalan ni, 17, K, kemudian negatif 10, negatif 10. Jadi kamu kena tahulah apakah pattern bagi jujukan nombor ini. Macam mana daripada negatif 10 jadi negatif, macam mana daripada negatif 1 jadi negatif 10. Jadi kita boleh cuba buat negatif 10 tolak dengan dalam kurungan tolak 1. Untuk kita tahu, kena pasti pattern dia bagi jujukan nombor ni. Okey. Ya ini. Okey, ni cikgu buat negatif 10 tolak dalam kurungan negatif 1 sama dengan negatif 10. Okey, negatif kurungan maksudnya darab, negatif darab negatif jadi positif. Negatif 10 tambah 1 jadi negatif 9. Okey, kita cuba gunakan pattern, maksudnya kita tolak nombor sebelumnya dengan tolak 9. Dapat tak jujukan nombor tersebut? Kita cuba kat sini lah. Kalau negatif 1, kamu tolak 9, kamu akan dapat negatif 10. Ini negatif 10 ni kamu tolak 9. Negatif 10 ni kamu tolak negatif 1 kamu tolak 9, kamu dapat negatif 10. Dapat negatif 1 tolak 9, kamu dapat negatif 10. Kemudian kalaulah K ni nilai dia 8. Contoh kamu letak K ni 8. Kalau 17 tolak 9, kamu dapat 8. Betul. Dan kalau 8 ni pula kamu tolak 9, dapat negatif 1. Jadi betul. Jadi sebab itulah nilai K sama dengan 8. Iaitu 17 tolak 9. Gunakan pattern dia iaitu menolak dengan 9 pada nombor sebelumnya. Okey, K sama dengan 8. Okey, soalan yang kedua, macam mana untuk tentukan jujukan nombor yang ke N? Okey, macam mana nak buat? Okey, pertama kamu buat macam ni lah. Tulis jujukan nombor tersebut 17, K ni gantikan dengan 8. Kita dah cari, negatif 1, negatif 10. Dan pattern dia adalah dia tolak 9 dengan nombor sebelumnya. Tulis buat anak panah tolak 9, buat anak panah daripada 8 ke negatif 1 tolak 9, daripada negatif 1 ke negatif 10 dia tolak 9. Kemudian kamu senaraikan macam ni. Okey, tulis 17 sama dengan 17. Ini 17 tu 17. 17 ni adalah nombor yang pertama lah daripada jujukan itu, 17.
Kemudian pattern dia adalah tolak 9. Tulis tolak 9. Kita tolak 9 dan kita cuba darab dengan kosong. Buat kurungan darab kosong. Dapat tak 17? Kita cuba negatif 9. 9 darab kosong jadi kosong. Jadi 17 tolak kosong jadi dapat 17. Ini betul. Kemudian kita cuba pula yang kedua. Nombor yang kedua ni 8 sama dengan, kita tulis nombor yang pertama. 17 tulis kat sini. Kemudian tulis pattern dia. Pattern dia tolak 9. So tolak 9. Kemudian kita ubah yang dalam kurungan ni bermula kosong, ubah 1 pula. Buat kurungan 1. Kurungan maksudnya darab. Jadi negatif 9 darab 1 jadi negatif 9. 17 tolak 9, ya dapat 8. Betul lah. Yang ni pun betul. Yang ketiga pula, nombor ketiga tulis negatif 1 sama dengan, tulis nombor pertama 17. Tolak 9 ni adalah pattern dia, tolak 9. Dan kalau ini 1, kita buat dalam kurungan 2 pula. Okey, negatif 1 sama dengan 17 tolak 9 darab 2 jadi tolak 18. 17 tolak 18, kamu dapat, ya betul negatif 1. Dan akhir sekali, kamu kena semak negatif 10 sama dengan, 17 ni adalah nombor yang pertama, sebutan yang pertama. 17 tolak 9 ini adalah pattern dia, itu tolak 9. Dan dalam kurungan, kalau 2 tadi kita tak 3 pula ke sini. Untuk kurungan. Jadi negatif 9 darab 3 jadi negatif 27. Kalau 17 tolak 27, kamu dapat negatif 10. Jadi ini pun betul. Jadi ini adalah bentuk sebutan ke N dia. Jadi macam mana cara nak tulis, kamu ambil 17, tulis 17 tolak 9. Tolak 9 ini adalah pattern dia. Dan nombor dalam kurungan ini adalah sebenarnya nilai apa? Nilai N. N kecil. Di mana N kamu kena tulis sama dengan 0, 1, 2, 3, 4. Jadi ini adalah jawapan dia. 17 tolak 9N dengan N sama dengan 0, 1, 2, 3, 4. Dan selain jawapan ini pun diterima, iaitu 26 tolak 9N. Okey? Ataupun negatif 9N tambah 26. Di mana N sama dengan 1, 2, 3. Ini pun adalah betul. Untuk jawapan yang pertama, 1A. Okey, alright. Kita tengok pula soalan yang 1B. Soalan 1B ini dikata rajah menunjukkan segitiga bersudut tegak. Ungkapkan Y dalam sebutan X. Seterusnya hitung nilai Y apabila X sama dengan 2. Jadi anda mungkin akan gunakan simbol punca kuasa 2 dan ini kuasa dan ini simbol darab. Okey, jadi macam mana kita nak selesaikan soalan ini? Maksudnya kena ingat ini adalah sebuah segitiga bersudut tegak. Jadi kamu kena tahu setiap panjang sisi bagi segitiga bersudut tegak ni boleh dihubungkan melalui teorem Pythagoras. Okey. Jadi penyelesaian dia. Okey. Ini. Jadi mengikut teorem Pythagoras, okey, panjang y sama dengan punca kuasa 2, sisi ini adalah sisi hipotenus dia dalam kurungan x tambah 3 tutup kurungan kuasa 2 tolak dengan sisi yang satu lagi iaitu dalam kurungan 2x dan kuasa 2. Ini adalah jawapan dia untuk yang pertama di mana kita tulis y dalam sebutan x. Ini adalah daripada teorem Pythagoras. Okey, kemudian soalan kedua kena cari nilai y apabila x sama dengan 2. Jadi kamu kena gantikan dalam persamaan ini x gantikan dengan 2 untuk cari nilai y. Jadi bila x sama dengan 2, y sama dengan punca kuasa 2. Okey. Dalam kurungan x ni gantikan dengan 2, jadi 2 tambah 3 tutup kurungan kuasa 2 tolak dalam kurungan kita ada 2 dan 2x. 2x ni maksudnya 2 darab x. So 2 letak lagi satu lagi kurungan. X ni gantikan dengan 2 tutup kurungan dan satu lagi kurungan kuasa 2. Okey, kamu selesaikan 2 tambah 3 5, 5 kuasa 2 dapat 25. 2 darab 2 dapat 4, 4 kuasa 2 adalah 16. Jadi 25 tolak 16, jangan lupa ada punca kuasa 2. Jadi sama dengan punca kuasa 2 bagi 9 dan jawapan dia adalah 3. Okey, ini adalah jawapan untuk 1B. Okey, alright. Seterusnya kita tengok soalan 1C. Okey, soalan 1C, rajah di bawah menunjukkan gabungan pepejal yang terdiri daripada sebuah piramid tegak dan sebuah kubus. Okey, hitung isi padu keseluruhan pepejal itu. Jadi untuk cari isi padu, piramid tegak dan juga kubus, kena ingatlah formula. Formula nak cari isi padu piramid adalah 1/3 darab tapak, darab luas tapak, darab tinggi dia, tinggi piramid. Manakala formula nak cari isi padu kubus adalah
panjang darab lebar darab tinggi, di mana kamu kena tahu untuk kubus panjang, lebar dan tinggi dia adalah sama panjang. Okey, tengok jawapan dia kat sini. Okey, pertama sekali untuk piramid tu kamu kena tahu dulu tinggi piramid. Sebab 7.5 yang diberi dalam rajah ni, 7.5 dalam rajah ni sebenarnya ini adalah bukan tinggi piramid. Tengok dia descending sikit ni. Ini bukan tinggi piramid. Ini adalah panjang sisi condong bagi piramid. Panjang sisi condong bagi piramid. Jadi kamu kena gunakan maklumat ini untuk cari tinggi piramid. Okey, macam mana caranya? Okey, kamu boleh bina satu segitiga bersudut tegak di mana 7.5 cm ini adalah panjang sisi condong bagi piramid dan 4.5 cm ini adalah jarak daripada panjang sisi condong piramid ke tengah-tengah piramid, bahagian tengah piramid. Okey, macam mana nak dapat 4.5 cm ni? Tengok kat sini. Okey, kat sini ya. Ini lebar bagi kubus ni sama dengan 9 cm. Jadi separuh daripada 9 cm ni maksudnya 9 bahagi 2, 4.5. Jadi ini ke tengah-tengah dia adalah 4.5. Okey, dan tengah-tengah bagi kubus ni sama juga titik tengah bagi piramid, bahagian tengah. Sebab itulah tadi kita dapat tahu nilai yang kat CD ni ni adalah 4.5 cm sebab 9 cm bahagi 2. Jadi gunakan maklumat ini untuk cari nilai X. Kita andaikan X ini sebagai tinggi piramid. Jadi X sama dengan, gunakan teorem Pythagoras, sama dengan punca kuasa 2, 7.5 kuasa 2 tolak 4.5 kuasa 2. Jadi punca kuasa 2, 56.25 tolak 20.25 sama dengan punca kuasa 2, 36 dan sama dengan 6. 6 ini adalah tinggi piramid. Bila kamu dah tahu tinggi piramid, gantikan nilai tinggi piramid dalam formula nak cari isi padu piramid. Ini volume of piramid. Volume ni maksudnya isi padu piramid lah. Okey, isi padu piramid sama dengan 1/3 darab base. Base ni tapak piramid darab dengan height tinggi piramid. Okey, jadi sama dengan 1/3 darab tapak piramid adalah luas bagi kubus Sebab tapak piramid ni berbentuk kubus. Jadi luas kubus sama dengan panjang darab lebar dia, iaitu 9 cm darab 9 cm. Kemudian darab dengan tinggi bagi piramid iaitu 6 cm. Bila kamu selesaikan, kamu dapat jawapan dia untuk isi padu piramid sama dengan 162 cm padu. Okey, ini adalah isi padu piramid. Kemudian kamu kena kira isi padu kubus. Cube ni maksudnya kubus lah. Volume isi padu. Jadi isi padu kubus sama dengan panjang darab lebar darab tinggi. Panjang dia 9 cm, lebar dia 9 cm dan tinggi dia 9 cm. Jadi 9 darab 9 darab 9 sama dengan 729 cm persegi. Bukan persegi, ini padu. Silap cikgu. Ini cm kuasa 3, bukan kuasa 2. Okey. Dan seterusnya, untuk cari isi padu bagi gabungan pepejar, kamu kena tambahkan isi padu bagi piramid dan juga isi padu bagi kubus. Itu sama dengan 162 cm padu tambah dengan 729 cm padu. Dan jawapan akhirnya adalah 891 cm padu. Okey, itu adalah jawapan untuk soalan 1C. Okey, alright. Jadi sekian saja kelas kita hari ini dan kalau ada sebarang masalah boleh mesej cikgu melalui Telegram. Okey, sekian, terima kasih.